السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada manhaj aqidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita malam ni ialah pada muka surat 327, iaitu masih lagi pada isu syafaat. Perkara yang ke-8 diletakkan oleh penulis bila mana membahaskan tentang tauhid uluhiyah, iaitu tauhid dalam mengesakan Allah Azza wa Jal. Ada beberapa perkara yang diletakkan oleh penulis dan juga dalam rangka untuk menunjukkan apakah pendirian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala untuk isu berkaitan dengan uluhiyah ni, daripada berkenaan dengan bab-bab yang berkait dengan kubur, itu yang pertama disebutkan, sampailah kepada lafaz yang boleh mengurangkan tauhid ataupun mengganggu tauhid satu orang. Itu dah kita bahaskan pada perbahasan yang lepas. Dan malam ni kita akan masuk pada perbahasan asy-syafa'ah yang terakhir, ruqyah. Lepas tu kita masuk isu yang kedua, pembahagian yang kedua, iaitu tauhid rububiyah. Untuk asy-syafa'ah ni kita dah bahas sikit, iaitu muka surat 326 tu pun kita dah bahas apa yang diletakkan oleh penulis pada bahagian yang pertama, iaitu syafaat yang dibenarkan dan diizinkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan kita pun tahu pada muka surat 26 tu penulis sebut dengan jelas. Dia kata ada pun syarat-syarat syafaat adalah dua. Yang pertama, pemberi syafaat itu mendapat izin daripada Allah Azza wa Jal. Ada izin daripada Allah Azza wa Jal untuk beri syafaat. Dan yang kedua, orang yang ingin memberi syafaat itu ialah orang yang mendapat redha daripada Allah Azza wa Jal. Kalau kita tengok pada muka surat 326 tu, bawah daripada syarat yang kedua, dia letakkan beberapa dalil tentang syafaat. Antaranya ialah dalil daripada surah An-Najm ayat yang ke-26, iaitu firman Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Daripada ayat yang ke-26 ni, Allah Ta'ala menyebutkan tentang konsep syafaah yang salah dan macam mana nak dapat syafaat yang betul. Kita tengok terjemahan ayat tu, Allah Ta'ala sebut, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum
berapa banyak daripada malaikat yang berada di langit, syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah Ta'ala mengizinkan bagi siapa yang dia kehendaki dan bagi siapa yang dia redai. Allah Ta'ala sebut tentang ada sebahagian manusia ni menyangka makhluk tertentu ni dia boleh beri syafaat, dan Allah Ta'ala sebut pada ayat yang sama, syafaat tu tak akan laku ataupun tak akan bernilai melainkan daripada pihak yang memenuhi dua syarat. Illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda, iaitu pihak yang diberi izin oleh Tuhan dan juga pihak yang diredai oleh Tuhan. Dalam ayat tu Tuhan sebut, surah An-Najm ayat yang ke-26, berapa banyak malaikat yang berada di langit tak berguna syafaatnya. Bila mana kita sebut tentang isu malaikat ni, ianya ialah perkara yang sedang hangat sehari dua ni. Kalau tuan-tuan puan-puan ikuti apa yang berlaku di media sosial ni, memang media sosial ni menjadi tempat macam-macam isu lah. Masuk satu hari datang isu ni, minggu depan isu lain pula, lepas tu tunggulah kita isu apa lagi yang datang. Cuma sekarang ni orang duk banyak bercakap tentang berkenaan dengan satu video yang diviralkan oleh satu orang TikTokers perempuan. Bila mana dia sebut dalam video dia tu, kita kalau kita nak berdoa pada Allah Ta'ala, doa kita ni tak didengari ataupun tak dapat kita berdoa, tak mustajab, sebab kita banyak dosa. Jadi cara untuk mempercepatkan mustajabnya doa ialah minta kepada malaikat untuk malaikat tu doa. La samahallah, apa yang berlaku kepada TikTokers ni, dia accident dan akhirnya dia jadi OKU. Kita tak nak cerita yang tu. Okay. Cuma daripada video dia tu telah menyebabkan berlaku perbahasan. Ada beberapa orang agama, bukan orang agama yang lekeh-lekeh lah, orang agama yang mengajar universiti lagi, cuba mencari justifikasi terhadap perkataan perempuan ini untuk menyatakan bahawasanya tiada kesalahan ataupun tiada apa-apa yang salah pun pada pernyataan dia, melainkan kita boleh nak guna kaedah dia dalam doa. Sebab perempuan tu dia buat contoh, dia kata bila mana kita nak sesuatu, kita pun beritahu, wahai malaikat, tolong beritahu pada malaikat ni berdoa supaya dapat apa yang dia nak. Lebih kurang macam itulah video dia. Orang hantar kepada saya banyak, suruh saya sebut. Saya tak sebut 2-3 hari ni sebab tajuk tak kena. Jadi pada malam ni tajuk kita ni kena, sebab ayat surah An-Najm ni menjadi bukti malaikat itu menjadi tempat untuk mendapat syafaat. Dalam erti kata lain, malaikat menjadi tempat sebagai pengaduan masalah. Ayat daripada 26 surah An-Najm ni, ayat 26 surah An-Najm menunjukkan pada kita ada satu ideologi yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad menghadapi musyrikin Mekah. Sebab surah An-Najm inilah surah Makkiyah, surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maknanya pada waktu fasa 13 tahun tu, An-Najm ni duduk dalam penurunan surah-surah yang diturunkan pada waktu tu. Dan biasanya surah-surah yang turun pada fasa 13 tahun ni, dia akan mention, dia akan beri penekanan untuk memperbetulkan balik isu-isu akidah. Salah satu daripada isu akidah, permasalahan akidah, penyakit akidah ataupun tersasarnya musyrikin pada waktu itu, Quraisy pada waktu itu, ialah dalam masalah isti'anah ataupun dalam masalah minta tolong. Ada hajat, nak berdoa pada siapa, nak sampaikan hajat tu pada siapa. Dalam ayat ni kita boleh tengok Allah Ta'ala buat penafian. Wa kam min malakin, berapa banyak malaikat fis samawat, yang berada di langit. Sebab malaikat ni dia ada beza-beza kedudukan dia dan dia ada beza-beza tugas dia. Bila mana malaikat tu ada tugas-tugas yang khusus, contohnya memikul arash. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ada malaikat yang pikul arash.
Yang pikul arash ni disebutkan dalam sebahagian riwayat sebagai Al-Karubiyun. Maksudnya apa? Maksudnya ialah malaikat-malaikat yang dekat. Dari segi hierarki, dia adalah malaikat yang tinggi pangkatnya. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah. Bila mana dia datangkan riwayat penciptaan arash pada bab-bab yang awal, dia sebut tentang arash itu ditanggung oleh 8 orang malaikat yang disebut sebagai Karubiyun. Tuan-tuan kena sebut bagi elok, Karubiyun bukan Caribbean, Pirate of Caribbean tu. Yang tu cerita. Okay. Yang tu tak ada kena-kena, yang tu mengangguk. Karubiyun, bukan dengan qaf, dengan kaf. Karubiyun disebut dengan nama khusus dia. Yang ini ialah malaikat-malaikat yang dikira sebagai pangkat tinggi. Yang paling tinggi confirmlah Jibril alaihissalam. Cuma ini ialah berada pada kedudukan yang seterusnya, Al-Karubiyun. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni malaikat yang berada di langit. Sebab arash tu pun ialah benda yang berada atas pada kita, iaitu berada pada lapisan langit dan atas lagi. La tughni syafa'atuhum, penafian secara kekal, tidak akan bermanfaat syafaat mereka. Dia mungkin boleh bawa doa tu, mungkin boleh bawa, ni kita ambil dari segi ihtimal je lah, kemungkinan boleh bawa, tapi untuk melakukan, menilaikan, memberi nilai dan kredit pada doa yang kita berikan pada malaikat, belum tentu Tuhan terima. Sebab Tuhan telah letak syarat, syafaat itu hanya akan dapat diberi kepada pihak yang ada izin dan pihak yang ada redha daripada Tuhan. Cuma balik pada isu media sosial tu, ada sebahagian orang-orang agama cuba justify, cuba untuk mengatakan tiada masalah kalau nak berdoa dengan cara tu, kalau malah nak berdoa dengan ya Allah mudahkanlah urusan aku untuk buat itu ini. Kalau tak nak cara ni, boleh guna cara wahai malaikat, bawalah doa aku, kamu tolong berdoa untuk aku. Tak dinafikan ada makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala berikan izin untuk dia boleh berdoa pada kita. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, tentang satu bacaan bila mana kita ucapkan selepas daripada maghrib, selepas daripada subuh, beberapa kali, ada riwayat kata 7, ada riwayat kata 3, iaitu lafaz yang berbunyi Allahumma ajirni minan nar. Kita mungkin selalu menggunakan wirid ni lepas pada salat maghrib, lepas pada salat subuh. Ada orang buat habis. Walaupun riwayat ni ada sikit pertikaian dari segi statusnya, tapi dia tak sampai kepada dhaif yang terlalu teruk, ataupun ada masalah yang terlalu clearly menunjukkan hadis tu bermasalah. Cuma nak katanya, Nabi sebut dalam hadis tu, bila mana satu orang disebut Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, yang bermaksud ya Allah, jauhkan aku daripada neraka, jauhkan aku daripada neraka 3 kali, 7 kali dan 9 kali. Hadis tu Nabi kata faqalan nar, lalu bersuara neraka itu. Waktu kita sebut tu, neraka tu sebut, neraka tu kata Allahumma ba'idni minhu, ya Allah jauhkanlah aku daripada dia ni, jangan dekatkan aku dengan dia. Maknanya jangan jadikan dia ahli neraka. Kita tak dengar lah, kalau kita dengar kita dah mati dah kot. Kalau kita dengar pasang kita 3 kali Jumaat lagi bersedia lah, belikan kapan siap-siap. Okay. Kita tak dengar. Okay. Kalau kita dengar lain macam. Okay. Maknanya itu ialah bab nak tunjuk padanya makhluk boleh berdoa untuk kita. Boleh. Sebab apa? Sebab ada kenyataan tentang isu malaikat boleh berdoa ataupun tidak untuk kita. Mungkin ada hadis-hadis lain menceritakan tentang ada part malaikat boleh doa. Antaranya ialah orang yang bersedekah. Tiap-tiap hari dia bangun, dia bersedekah, malaikat akan mendoakan dia. Dalam riwayat tersebut, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah beri ganti kepada orang yang telah berinfak pada hari ini. Wa mumsikan talafa, dan orang yang kedekut bagi cukup dah, tak payah bagi lebih-lebih. Itu doa malaikat. Malaikat doa, tak suruh pun, tapi malaikat doa. Itu ada hadis-hadis yang sebut. Yang macam ni, macam mana kita nak berinteraksi dengan dia? Adakah boleh kita nak kata malaikat tak boleh doa langsung untuk kita? Tak tepat juga. Malaikat boleh doa.
pada benda-benda yang dah ada maklumat lah, pada kenyataan-kenyataan yang dah Nabi sebut. Tapi kalau secara umumnya macam tu, macam yang disebutkan oleh video tu, kita sebut sebab kita nak ambil permasalahan, bukan kita nak kata teruk betul boleh cakap macam tu. Dia pun dah minta maaf dah pun. Saya nak sebut sebab ada orang cuba justify, kata benda tu boleh, tak ada masalah. Lalu dia guna dalil-dalil kering, dalil-dalil yang tak berapa detail sangat, yang biasanya akan diulang. Apa salah nak minta dengan malaikat? Kita pun minta tolong dengan orang, kita pun minta tolong dengan Perdana Menteri. Woi Perdana Menteri, bagi turun sikit harga minyak. Ada orang sebut macam tu. Dia buat contoh macam tu. Ni bukan saya kata Perdana Menteri, cuma saya nak sebut ada orang komen macam tu. Yang tu tak salah. Okey. Dia ada beza. Memohon pertolongan dalam al-asbab ad-dunyawiyah, sebab-sebab dunia, dengan memohon pertolongan pada bab-bab berkaitan dengan ghaibiyah ni, benda ghaib. Macam kita minta tolong kepada anak, kita minta tolong kepada mak kita, minta tolong kepada doktor untuk cek kita, itu lain. Itu asbab-asbab yang telah diletakkan oleh Tuhan untuk kita boleh minta tolong kepada mereka. Tapi ini ialah minta tolong kepada benda-benda yang ghaib, kita tak tahu, kita tak jelas benda tu. Okay. Jadi secara umumnya melalui dalil daripada surah An-Najm ayat 26 ni, Allah Ta'ala sebut tak bermanfaat kalau kamu nak ambil malaikat tu sebagai syafaat, melainkan pihak yang kamu minta syafaat tu ada izin, ada redha daripada Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi nak sebut pada kita, dia mesti memenuhi dua syarat tu. Yang tu dah kita sentuh pada perbahasan sebelum ni. Cuma saya sebut ni ialah nak bagi ingat balik kita punya syarat-syarat tu, syarat kepada pemberi syafaat. Sekarang ni kita tengok muka surat 327, syafaat yang ditolak dan tidak bermanfaat bagi pemiliknya kerana tidak memenuhi syarat. Tadi syafaat yang ikut syarat, sekarang ni syafaat yang ditolak, tak ada manfaat. Okey, kita baca sikit lah apa dia sebut. Untuk bab ni dia agak panjang, sebelum dia sampai kepada huraian akhir dia tu. Huraian akhir dia tu beberapa muka surat lagi dah sebelum masuk pada isu ruqyah, muka surat 337. Lebih kurang 10 muka surat juga lah perbahasan dia ni. Kita ambil mana-mana pick poin-poin yang penting. Kita tengok muka surat 327. Dia kata syafaat ini adalah syafaat orang yang berbuat syirik atau sejenisnya. Syafaat ini lebih lemah daripada sarang labah-labah. Itu perumpamaan yang dibuat oleh penulis. Maknanya kalau kita minta, mungkin kita rasa tak ada apa-apa, tapi kita kena tahu caranya salah. Caranya salah. Sebab tu saya selalu sebut dah, kita punya pendirian kita pada isu ni, kalau sekiranya kita minta sesuatu dengan cara yang tidak syar'i, syarak tak bagi, lalu berhasil apa yang kita buat tu, ia bukan penanda aras kepada benda tu betul. Contoh, kita tak ada duit. Macam mana cara nak bagi kita ni ada duit? Kita ada cara haram, kita ada cara halal. Cara haram, kita boleh curi duit orang, hasilnya kita dapat juga duit tu, mungkin tak kena tangkap lagi lah. Ada cara kedua kita minta dengan orang ataupun kita kerja. Kedua-dua cara tu menghasilkan natijah yang sama di mata manusia kebanyakan ataupun di dunia ni. Orang curi pun dapat duit, orang kerja dan minta pun dapat duit, tapi nilaian dan penghasilan dia lain. Apa yang Allah Ta'ala pandang lain, apa yang kita dapat sama. Contoh lain lagi, ada orang pergi musafir, dia pergi musafir untuk buat haji, dan dia pergi musafir untuk melancong di negara-negara lain. Zahirnya dua-dua letih. Sebab tu kita tengok, kita pergi airport kan, orang pergi buat haji, tapi sekarang Malaysia dia tak naik melalui jalan tu, dia naik ikut jalan lain. Cuma kalau kita pergi buat umrah, kita akan tengok orang transit pakai ihram, di sana ada orang pakai seluar pendek nak pergi tempat lain. Dua-dua letih, muka bengang sebab transit lama, delay pula flight. Tapi dua-duanya letih dan nilaian dia lain. Yang ni letih sebab nak pergi umrah, yang ni letih sebab nak pergi tengok orang tak nak pakai baju kat pantai. Dia lain lah sikit. Okay, dua-dua letih. Sebab poinnya Nabi kata musafir itu bahagian pada azab. Nabi dah sebut musafir apa-apa pun, ianya benda yang meletihkan sebab nilai, tapi nilaian dia lain. Sama juga dengan isu ni, syafaat yang benar dengan syafaat yang tak benar, kedua-duanya mungkin boleh menghasilkan natijah yang sama,
Contoh, ada orang dia pergi ambil syafaat dia yang salah, sembuhkanlah sakit aku, angkatlah susah aku, dia pergi minta cara salah, alhasil daripada perbuatan dia tu dia dapat. Contoh, sakit dia baiknya sakit dia itu bukanlah petanda kepada benar dan betulnya dan diredai oleh Tuhan apa yang dia buat. Jadi ini benda yang nak kena bagi faham dulu yang berlaku pada kalangan musyrikin Mekah pada waktu tu. Apa lagi dia sebut sini, dia kata mereka menyangka bahawa sebahagian makhluk mempunyai kemampuan untuk memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizin dia. Boleh beri walaupun tanpa izin, iaitu penyama tarafan Allah Ta'ala dengan makhluk pada bab mengabulkan hajat, memenuhi keperluan orang. Inilah syafaat yang menyebabkan sesatnya kaum Nabi Nuh alaihi salam dan orang-orang musyrik sesudah mereka. Mereka telah mengagungkan berhala dengan meyakini bahawa berhala-berhala itu dapat memberi syafaat kepada mereka. Dalam kaitan ini Allah Ta'ala berfirman, banyaklah dalil tu, saya tak akan baca satu persatu lah. Sebab dia bagi dalil tu daripada muka surat 327 sampailah pada muka surat yang ke 328 nak sebut tentang dalil-dalil tu, dan dia beri pula huraian kepada dalil tu pada muka surat 329 yang duduk dalam petak warna kelabu tu. Kita baca yang tu je. Dia bagi beberapa dalil daripada surah Zumar, surah Yunus, surah Al-Baqarah dan juga surah Mu'min. Mu'min ni surah Ghafir, surah Muddathir, dan last sekali daripada surah Sabah. Kesimpulan daripada semua dalil yang dia bagi itu 5 ataupun 6 ataupun 7 dalil itu kita boleh tengok pada petak yang warna kelabu muka surat 329 tu apa dia kata. Dia kata pada rangkaian ayat di atas Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang diminta agar mampu memperkenankan permintaan yang meminta. Maknanya Allah Ta'ala pada semua dalil-dalil berkaitan dengan syafaat ni Allah Ta'ala detailkan apa kriteria yang perlu ada kepada pihak yang disangka boleh beri syafaat tu. Yang pertama dia sebut ada lebih kurang 4 poin yang dia letak sini. Kekuasaan, pihak yang diberi kepercayaan untuk rasa dia ada syafaat tu, kita kena buat satu question, satu soalan, dia ada kuasa betul atau tidak. Okay. Itu yang disebut dalam surah Sabah. Kita tengok penerangan dia sebut, padahal Allah Ta'ala telah menafikan dari setiap apa pun selainnya. Allah Ta'ala berfirman, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Tuhan nafi semua sangkaan-sangkaan yang telah kamu ambil itu. Sebab pada ayat 22 surah Sabah, itu kita boleh tengok pada muka surat 328, Allah Ta'ala kata qulid'ul ladzina za'amtum min dunillah. Serulah apa-apa, siapa-siapa saja yang kamu sangka ada kuasa selain daripada Allah Ta'ala. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min zahir. Allah Ta'ala kata pada ayat tu, tidak memiliki pihak yang kamu seru tu walau satu zarah pun apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Zarah dalam bahasa Melayu kita akan terjemah dengan atom yang paling kecil pada satu binaan makhluk. Kalau kita manusia ni, binaan unit yang paling kecil, kalau anggota badan ni tangan sampai ke lengan sampai ke bahu ni dah besar lah. Yang duduk di bawah kulit kita ni, bawah pada epidermis, bawah lagi pada kulit, dia panggil nukleus yang paling, sel nukleus yang paling halus sekali. Yang ni kena pakai mikroskop. Tapi dalam kefahaman orang Arab, zarah ni maksud dia ialah semut yang kecil. Sebab zaman tu dia orang tak ada mikroskop nak faham dia ni. Bila mana sebut zarah, dia orang akan faham semut yang kecil. Sebab semut tu ialah makhluk yang berkeliling di kawasan Kaabah tu. Sebab tu kita tengok cerita tentang bagaimana ditemui balik telaga Zamzam. Kita kena tahu telaga Zamzam, air Zamzam tu yang diberkati tu, dia pernah mengalami fasa berhenti, tak keluar air. Sekarang ni duk keluar lah sampai sekarang ni.
dia bertemu sampai satu fasa dia berhenti, iaitu berlaku peperangan antara kabilah-kabilah Arab yang telah terhasil daripada berkahwinnya Nabi Ismail dengan penduduk di kawasan tu. Kan kita baca Nabi Ibrahim tinggal, isteri dia dan juga anak dia Ismail, dan Nabi Ismail itu telah berkahwin dengan orang kawasan tu sehingga keluarlah satu suku nama dia Arab. Kabilah, tribe nama dia Arab. Yang mana Arab ini pada waktu itu mulai dikenali dengan nama Arab bila mana satu orang daripada bangsa tersebut bernama Ya'rab bin Qahtan. Ya'rab bin Qahtan ni ialah mula-mula keluarnya orang Melayu. Mula-mula keluarnya orang Arab. Silap, orang Melayu orang asli. Tuan-tuan tahu orang Melayu kita ni asal dari mana? Kita semua, saya, tuan-tuan dan puan-puan ni, tak kira lah Melayu yang memenuhi dataran Nusantara ni, kita berasal daripada suku Semang. Suku Semang ni ada di Pengkalan Ulu, Perak, pendalaman. Ada di sebahagian kawasan pendalaman di Kelantan. Ada sebahagian di kawasan pendalaman di Pahang pun ada. Dia ada satu suku dalam kalangan orang asli ni, nama dia suku Semang. Dan semua Melayu yang keluar pada hari ini, suku Semang ke, suku Batik ke, apa-apa sajalah, orang asli dan orang tak asli pun, yang namanya dalam Melayu, dalam komuniti Melayu, duduk di kawasan mana, daripada negara jiran kita, Indonesia ke, Thailand ke, membawa sampai kepada Filipina ke, apa-apa sajalah, sampailah kepada kepulauan Hawaii apa semua, saki-baki Melayu yang duk ada sana, itu semua berasal daripada suku Semang. Ini kajian universiti buat, kajian antropologi. Maknanya kita yang kita rasa syok orang bandar ni, ketahuilah anda orang asli pun sebenarnya, cuma tak pakai cawat ya, pakai baju elok, kain labuh sikit. Arab dia berasal daripada Ya'rab bin Qahtan. Bila mana kumpulan ni makin besar, bergaduh nak kuasai Mekah ni siapa, sehinggalah pergaduhan itu berbunuh-bunuhan antara satu sama lain, menyebabkan berlakunya penaklukan. Siapa nak pegang Kaabah ni? Dan akhirnya berlaku peperangan yang dahsyat. Waktu tu Nabi Ismail dah wafat, dan akhirnya kumpulan kabilah yang cuba untuk buat huru-hara ni, saya tak cerita detail lah, saya cerita secara umum je. Mereka telah menutup sumber air Zam-Zam tu, tutup dengan cara dia orang masukkan semua harta dia orang di situ, termasuklah dia orang masukkan juga kiswah Kaabah yang telah diberikan oleh Raja Tubak daripada Yaman pun duduk situ. Bila mana perang tu dah berakhir, akhirnya berlaku perdamaian gencatan senjata. Umumnya dekat dengan zaman Nabi, sebelum Nabi lahir, yang menguasai Mekah ialah Quraisy. Yang menguasai Mekah ialah Quraisy. Yang mana kita tahu pada waktu tu yang pegang urusan pemerintahan bagi orang-orang Mekah ialah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni pada waktu tu dia ada satu masalah, Mekah ni tak ada air. Sebab air Zam-Zam tak ada zaman dia. Dia ada, tapi bukan pada peringkat awal-awal dia jadi pemimpin. Sehinggalah ditakdirkan, ini riwayat ni ada dalam Syiar Alam, bukan, dalam Al-Bidayah wan Nihayah ada. Ini kitab-kitab tarikh banyak sebut tentang ni. Dan juga tarikh Najd dan juga tarikh Hijaz ada sebut tentang ni. Himpunan sejarah lah, dokumen-dokumen lama. Okey. Masuk dalam mimpi Abdul Muttalib ni, satu suara sebut pada dia, ihfir al-barrah, galilah benda yang banyak kebaikan. Dia pun tanya, wamal barrah, apa dia al-barrah tu? Suara tu hilang. Al-barrah ni nama lain kepada air Zam-Zam. Mai pada perkataan birrul walidain, buat baik pada ibu bapa. Al-barrah punca pada kebaikan, bukan barah kanser tu. Al-barrah nama dia dengan sabdu. Okay. Malam kedua datang juga suara, cuma saya tak ingatlah sebab saya sebut tiba-tiba ni. Malam ketiga datang lagi suara, cuma suara pada malam ketiga tu dia detail sikit. Dia kata kamu gali di satu kawasan. Kawasan itu kamu akan dapat kenali dia bila mana kamu tengok burung terbang di atasnya. Burung terbang. Bila mana burung terbang atas tu, dia macam mengelilingi satu kawasan dekat dengan satu berhala yang duduk dengan Kaabah tu, dekat dengan Kaabah. Position sekarang lah. Dan kamu akan tengok adanya az-zarrah,
semut kecil yang akan urung kawasan tu. Jadi orang Arab bila mana sebut zarah ni, dia akan nampak semut, dia tak akan nampak atom, dia tak akan nampak nukleus apa. Sebab tu Quran bila mana sebut la yamlikuna mithqala dzarratin, pada ayat ni, la yamlikuna mithqala dzarratin, tidak memiliki satu zarah pun. Maka dia akan faham semut. Maknanya saya nak sebut sini, kawasan sekitar Masjidil Haram tu, dia bukan macam sekarang dah cantik, ada marmar apa semua, ada kata apa, batu yang elok dijadikan sebagai lantai. Bukan. Zaman tu dengan bau yang tak menyenangkan, dengan sebab orang akan sembelih binatang, orang akan biarkan depan berhala sampai busuk, sampai hilang, sampai tinggal tulang, sampai mereput depan tu. Jadi tuan-tuan boleh bayang, dia punya suasana Kaabah ni tidak menyenangkan bau dia. Bukan macam sekarang. Sekarang dah sedap dah bau. Sehari berapa kali dia perasak. Bau mop lantai dia pun sedap. Jadi tak macam dulu. Cuma nak katanya Abdul Muttalib ni dia dapat trace di situ. Cuma saya cerita ringkasnya, dia gali dan dia jumpa sumber air di situ. Bermula pada itulah sampailah pada zaman sekarang. Air Zam-Zam tu kekal di situ, dan kepemilikan air Zam-Zam tu duduk bawah pengurusan Quraisy sampai sekarang. Maknanya bawah masih bawah pemerintah Arab Saudi, tapi dia kena sak kepada keluarga ni. Sebab ini ialah kepemilikan asal. Yang jumpa mata air ni ialah keluarga Bani Hashim ni. Jadi Bani Hashim lah yang memilikinya, yang menguruskannya sampai sekarang. Cuma nak katanya bila mana sebut zarah dalam Quran, kita kena tahu asal peradaan zarah tu mari daripada semut yang kecil. Bukan semut yang besar macam rengga tu, semut yang kecil. Cuma balik pada isu kita ni, Tuhan kata apa yang kamu sangka sebagai syafaat itu tidak memiliki kuasa untuk arahkan. Semut kecil pun tak boleh arah. Adakah itu yang kamu sangka sebagai syafaat? Kuasa tak ada. Tak ada kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan sebut pada penulis tu sebut sebagai huraian, jika tidak berkuasa, mereka harus memiliki mitra ataupun sekutu. Mitra ni ialah bahasa Indonesia lah. Mitra ni dia mari daripada bahasa Belanda. Belanda penjajah kepada negara Indonesia, jadi dia orang banyak terkesan dengan bahasa Belanda lah. Okay. Mitra maksudnya ialah sekutu, rakan kongsi maksud dia. Bahasa Melayu kita lah bagi kita faham. Jika dia tak ada kuasa, paling kurang kamu kena buktikan syafaat yang kamu minta tu, pihak yang kamu minta syafaat tu ialah pihak yang merupakan rakan kongsi dalam penguasaan alam ini. Tetapi ianya juga dinafikan oleh Tuhan bila mana Tuhan kata wama lahum fihima min syirk. Semua benda yang kamu sembah itu pada langit dan bumi tidak pernah buat perjanjian ataupun tak pernah jadi rakan kongsi pada Tuhan. Syirik tu bukan masuk perbuatan syirik sembah berhala. Syirik tu dengan makna persyarikatan. Kita tahu kan perkataan syarikat. Syarikat ni maknanya sebuah perusahaan yang ada banyak shareholder dalam tu. Orang yang pegang unit ni, Sebab tu dia panggil rakan kongsi ataupun bahasa moden dia panggil syarikat lah. Arab pun panggil syarikat lah. Syarikah. Okay. Tuhan kata dah lah tak ada kuasa. Rakan kongsi pun tak layak yang kamu minta tu. Tiada kenyataan yang menunjukkan dia tu ada, orang kata apa, ada shareholder lah dengan Tuhan. Okey, dua dah tak ada. Yang ketiga Tuhan sebut, penulis tu sebut, apabila tidak mempunyai kekuasaan dan tidak mempunyai kemitraan ataupun kuasa rakan kongsi itu atau sekutu, maka ia harus menjadi pembantu. Kalau dia bukan rakan kongsi pun, sebab kalau rakan kongsi ni, kalau kita dalam syarikat kan, orang yang jadi rakan kongsi ni, dia ni disebut sebagai ahli lembaga pengarah lah, sebab ada shareholder semua. Dia bukan kerani, tak, dia ni bos pada syarikat tu. Sebab syarikat tu banyak orang bagi duit sehingga tertubuh syarikat tu. Jadi yang bagi-bagi duit ni takkan nak bagi jadi cleaner, kena jadi bos jugalah. Cuma bos ikutlah dia punya department dia apa, bahagian dia apa. Kalau dia bagi banyak, mungkin dia akan jadi CEO paling atas. Kalau dia bagi sikit, CEO dia tu rendah sikit. Okey. Ayat yang perbahasan yang ketiga, kata penulis, dia kata kalau tak ada kuasa, benda yang kamu sangka ada syafaat, kalau dia pun bukan rakan kongsi, paling-paling kurang dia pembantu kepada Tuhan. Maknanya dia pembantu, dia bawah pada Tuhan, tapi dia dekat lah.
Dia memang orang yang akan sentiasa berdamping dengan Tuhan. Istilah kita cakap-cakap kedai kopi ni, kita panggil kabel cekam betul. Maknanya sebut dekat dia macam dah sebut kat kawan tu dah. Memang confirm dapat. Kalau kita pergi hadap seorang-seorang tak akan dapat. Tapi kalau sebut dekat kabel ni, bukan biasa-biasa punya kabel. Sebab sekarang ni ada orang dakwa je kabel. Tak kabel pun punya kabel curi. Dia kena kabel cekam tu ni. Memang bisik je dapat. Maknanya tunduk tu dia punya bos atas tu. Tuhan kata kalau bukan rakan kongsi, pastikanlah dia tu pembantu aku. Tapi Tuhan kata wama lahu minhum min zahir. Semua berhala yang kamu minta ni, pihak-pihak yang disangka pemilik syafaat ni, pembantu pun bukan. Okay. Ayat yang keempat, poin yang keempat, bila bukan pemilik kekuasaan, bukan juga rakan kongsi, dia guna mitra juga dalam buku tu, juga bukan pembantu, maka paling-paling kurang mestilah ada kenyataan dia boleh beri syafaat. Tapi pihak yang kamu minta dan kamu sangka sebagai pemilik kepada syafaat itu, tak ada kenyataan pun yang menyatakan dia boleh beri syafaat. Dia boleh memberi pengesahan terhadap apa yang kamu minta. Dia boleh menyalurkan apa yang kamu minta tu kepada Tuhan yang akan mengkabulkan, yang akan melihat permintaan kamu. Jadi 4 justifikasi yang dibawa oleh penulis ni untuk mengatakan kalau kita silap cari syafaat, maka akhirnya syafaat itu akan dilihat sebagai sangkaan semata-mata. Dia mesti kena ada izin daripada Allah Azza wa Jalla. Okay. Kemudian dia datangkan pada muka surat 330 tu dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya semua sangkaan-sangkaan, semua ideologi, semua sekali benda yang disangka oleh musyrik Mekah itu adalah syafaat yang tertolak. Itu semua dalil-dalil yang dia bawa. Okay. Kita tengok lagi apa yang dia sebut pada muka surat 331, perenggan yang paling bawah tu dia kata, syafaat yang diakui oleh syarak ada beberapa jenis. Adapun syafaat yang paling besar dari syafaat-syafaat yang diakui ini ialah syafaat Nabi Muhammad kepada orang-orang mukmin. Yang pasti yang boleh beri syafaat ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang ada kenyataan khusus tentang kebolehupayaan Nabi memberi syafaat kepada orang-orang beriman. Syafaat apa yang Tuhan benarkan, izinkan kepada Nabi untuk Nabi beri, iaitu menyegerakan hisab. Duk tunggu padang mahsyar punya lama, panas tak sangka pada waktu tu, tak sanggup dah dak menghadapinya, pergi jumpa Nabi, Nabi boleh hijaz. Ini memang pemberi syafaat. Syafaat ini merupakan maqam mahmud, iaitu kedudukan luhur yang terpuji yang kita selalu duk ucapkan pada doa selesai daripada mendengar azan. Wa ba'athu maqaman mahmuda, pada doa tu, dan angkatlah Nabi itu pada maqam yang tinggi dan terpuji. Nak tunjuk pada kita, itu ialah dalil kenyataan kata Nabi itu pemilik kepada syafaat, boleh beri syafaat, ada izin yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Muka surat 332, syafaat lainnya ialah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk syurga agar mereka segera memasukinya. Bila mana dah selesai hisab, bila mana dah dapat keputusan siapa ahli syurga, siapa ahli neraka, tak boleh masuk lagi, termasuklah ahli syurga pun. Jadi pada waktu tu untuk menyegerakan ahli syurga dapat masuk syurga pun kena ambil syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah antara bentuk syafaat yang Nabi jelaskan dalam hadis ialah bagaimana ringannya azab yang Allah Ta'ala berikan kepada pak menakan dia, iaitu Abu Talib, dengan sebab melindungi Nabi dalam gerak kerja dakwah sewaktu di Mekah dulu. Cuma nak sebut pada kita, walaupun itu syafaat, ianya tidak dapat mengeluarkan Abu Talib daripada neraka untuk pergi ke syurga. Tak boleh keluar juga. Cuma dia ringan pada orang lain. Dalam duk ringan pun, dia rasa penat ataupun dia rasa sakit juga azab tu. Sebab nama dah neraka, neraka ni tidak ada benda yang bersifat kita kena selalu dia jadi tegar ataupun dia jadi tegar. Kita memang dah biasa dengan azab neraka. Dia tak ada. Dia bukan macam kita duduk penjara.
duduk penjara, selalu dengan suasana penjara apa semua ni, menyebabkan kita pun tak rasa gerun sangat dah dengan penjara. Itu dunia. Syurga, neraka dia bukan macam tu. Neraka dia tak ada. Ahli neraka lama dah kena bakar, dia jadi macam tak kena bakar tu duk cari mana api nak bakar aku ni. Kena rasa hari ni panas, kalau tak rasa ketagih. Tak ada. Itu bukan neraka. Itu tempat lain. Cuma nak katanya sifat neraka itu ianya setiap hari menambah dan menebalkan kegerunan. Macam juga ahli syurga. Bila mana dia dapat nikmat, dia tak ada. Lama dah duduk syurga, dah tak rasa bosan dah. Sama je bidadari ni. Putih memang putih tapi itu je lah. Dia tak ada. Itu bukan syurga tu, itu tempat lain. Itu kawasan lain. Dia akan sentiasa ada surprise dia. Dia akan sentiasa ada kejutan yang akan membuang, orang kata apa, rasa bosan dia. Yang ada rasa bosan ni atas dunia je lah. Sebab tu Nabi, bila mana Nabi describe, detailkan, orang kata apa, nikmat syurga, salah satunya nikmat syurga ni ialah boleh membeli belah. Ini hadis riwayat Muslim. Nabi kata di setiap minggu, setiap satu minggu, maknanya dalam syurga ni dia ada pengiraan hari. Sampai pada hari Jumaat, ahli syurga ni akan dibenarkan untuk, bukan dibenarkan nampak macam dia orang ditahan. Ditahan tu bukan syurga lah. Dia orang akan nampak satu suasana tempat jual beli yang luas dalam syurga. Dan dia orang pun keluar daripada tempat tinggal masing-masing untuk pergi berbelanja. Bukan sebab rumah di syurga tu tak cukup barang. Bukan macam kita hari ni, tak cukup barang, hari Jumaat satu cari borondin. Bukan. Borondin lah terkenal di Perlis ni kan. Meratanya borondin lah. Okay. Walaupun dia bukan Melayu. Okay. Dia pergi beli tu sekadar nak bagi rasa seronok je. Sebab di dunia ni pun dia ada orang macam tu. Tak ada duit, tapi keluar je lah tengok. Pergi pasar tengok. Tak ada duit pun, duk berangan macam tu lah. Melainkan ujung bulan kalau orang kerja gaji lah, ataupun dia ada duit. Duit tak banyak, tapi bila mana dapat duit tu dia ada lagak lain sikit lah. Dia rasa macam dia mampu beli benda yang dia nak lah. Cuma ada syurga tak macam tu. Nabi kata dia orang pergi, bila mana dia orang sampai di kawasan jual beli tu, ada angin yang bertiup, menambahkan muka dia orang jadi cantik, menambahkan makin berseri pakaian dia. Yang ini tak berlaku pada sistem jual beli di Malaysia. Biasanya kita pergi jual beli di Malaysia ni, di dunia ni, kita pergi pakai smart, balik dah lain macam dah barai habis dah. Dah hancur dah, rambut duk bersikat elok, dah macam tak, dah busuk masa habis dah. Tapi syurga dia lain. Dia pergi muka lain, balik muka lain. Muka macam kita lah Malaysia ni pun, ataupun di dunia ni pun muka lain juga, cuma muka yang lagi berseri. Kita berbelanja di Malaysia, pergi muka berseri, balik muka masam sebab duit habis dah. Habis dah. Tak payah keluar pergi padang besar. Habis dah. Bawa geng-geng ni pula habis dah. Dia pakai satu kad aku, dia swipe satu je. Barang kongsi tapi bayar seorang je. Bayar tidak ada syarikat. Barang tu bersyarikat lah, orang duk kongsi ramai. Itu suasana. Tapi nak katanya di syurga dia ada aktiviti tu. Aktiviti macam tu dia ada. Cuma nak katanya orang yang ditakdirkan sebagai ahli syurga ni, dia tengok syurga tu, dia kalut nak masuk, tak boleh masuk, sehingga dapat syafaat daripada Nabi Muhammad. Itu yang disebutkan sini. Termasuk juga dalam muka surat 332 tu, orang-orang yang saleh kepada ahlu kabair. Selain pada Nabi, orang-orang saleh yang Allah Ta'ala beri izin, yang ni tak tahu siapa, cuma Tuhan sebut, Nabi sebut orang saleh. Kita tak tahu kita saleh atau tidak. Ada orang dia sangka orang saleh ni ustaz-ustaz kot. Belum tentu. Ustaz-ustaz pun scam orang lebih pada iblis lagi. Cuma nak katanya, itu bukan petanda dia. Itu bukan petanda dia. Itu pandangan luaran semata-mata. Okay. Cuma nak katanya ialah orang saleh dia boleh beri syafaat kepada ahlu kabair, iaitu dia boleh tarik daripada kalangan orang-orang yang ada tauhid, dia tak syirik tapi dia buat dosa besar, daripada neraka. Mungkin daripada ahli keluarga dia, rakan taulan dia, ataupun orang-orang yang dia rasa dia nak tolong. Ini ada. Tapi yang ni tak tahu siapa. By personality tak tahu nama lagi sekarang. Yang kita tahu nama seorang je, Nabi Muhammad. Tapi tak kenal pula orang tu macam mana. Tahulah orang dia tu smart, tahulah orang dia tu indah parah rupanya. Tapi tengok macam mana kita tengok, mata ni tak pernah tengok sahabat, tak pernah tengok juga Nabi.
Jadi kita cuma berharap supaya kita ni daripada golongan yang ada persen untuk dapat syafaat Nabi. Sebab kita kena tahu waktu berlakunya pemberian syafaat ni, paling awal sekali syafaat yang Allah Ta'ala beri pada Nabi Muhammad ni ialah memberi kebenaran kepada umatnya untuk minum daripada telaga Al-Kautsar yang ada di padang mahsyar. Sampai dekat telaga tu, Nabi dah tunggu dah situ, Nabi tarhib, welcome kita, tapi ditahan. Ditahan sebab apa? Malaikat kata, kamu tidak tahu wahai Muhammad, selepas pada kewafatan kamu, mereka-mereka ni telah melakukan modification terhadap ajaran kamu. Ejah bagi lebih ataupun ejah bagi kurang. Poin dia ialah buat ejah. Ejas. Ubah wajahnya. Ataupun tukar ajaran tu kepada jadi lagu lain. Jadi benda ni juga perlu kita kena fikir, perlu juga kita kena renung. Kita ni termasuk daripada golongan ataupun orang yang terlibat tak dalam modifikasi ajaran Nabi tu. Sebab waktu Nabi tahu macam tu, apa Nabi kata? Suhqan, halau keluar. Yang ni tak nak bagi. Situ kalau dah terhalang situ, tak payah nak berangan nak dapat yang lepas pada tu. Ini juga benda yang perlu dibimbangi. Sebab tu kita sebagai Muslim, kita kena ada satu pemikiran untuk buat correction terhadap amal ibadah yang kita buat, untuk ambil pengetahuan dan juga buat penambahbaikan, supaya amalan yang kita buat ni kita dapat betul-betul follow apa yang Nabi sebut. Bukan nak sebut bahawasanya kita ni tak boleh ijtihad. Boleh ijtihad, cuma kena sedar ada ruang-ruang yang supaya kita tak over situ. Kita beri lalu azan dulu. Okey. Jadi kita dah tengok tadi bagaimana disebutkan tentang kedudukan syafa'atul uzma yang ada pada Nabi, dan juga syafaat-syafaat kecil, dan juga syafaat-syafaat yang tertolak. Nanti untuk kali yang akan datang kita akan tengok perbahasan dia pada muka surat 332 tu. Kita akan sambung dekat telah diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Yang ni kita akan sambung situlah pada minggu depan, sebab nanti bila mana kita bahas berkenaan dengan isu syafaat ni, biasanya penulis akan bagi teori secara umum dulu daripada Al-Quran dan juga hadis. Kemudian dia akan bawa apakah pendirian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan isu ni. Nanti kita akan tengok
supaya kita boleh tengok sejauh mana Imam Syafi'i pada isu berkaitan dengan syafaat ni, pendirian dia macam mana. Yang tu kita akan bahas pada kelas yang akan datang. Minggu depan tak sempat kot, minggu depan pengampungan sunnah dah full. Walaupun saya tak jadi AJK tapi saya kena jaga gerai KUIP ni, jadi saya rasa tak sempat sangat lah. Jadi kita akan pergi ke minggu selepas daripada tu, minggu lepas pada perkampungan sunnah tu lah. Okay. Jadi berpada situ je lah. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.